Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari, satu cerita. Saya tak percaya, saya tak percaya semua ilmu tak ada dalam Quran. Kata seorang. Seorang apa? Ada satu kisah. Ada waktu ni ada dikatakan ada satu ulama yang sedang dia bercerita, dia cakap dekat anak-anak murid dia dekat masjid lah kan. Jadi dia kata waktu tu tok guru ni dekat masjid, dekat tempat yang orang-orang pandai-pandai, cerdik-cerdik pandai ni, sekali Tok Guru ni kata apa? Tahukah kalian semua kan, di dalam Al-Quran ni semua komplit. Tak ada benda yang tak komplit. Semua ada dalam Quran. Nak sebutlah apa pun, semua ada dalam Quran. Kan? Habis cerita-cerita, dia cerita pasal apa? Macam mana terjadinya matahari terbitnya, matahari beredar. Dia cerita waktu tu lah, cerita pasal kisah lepas tu peredaran matahari di orbit dia. Dan abang kata apa? Dalam Quran dah komplit dah, cerita segala-galanya dalam Quran. Habis tu, masa dia keluar, ada main seorang pemuda, dia muda lagi. Tapi dia, orang kata dia dah buat PhD. Sekali dia pun pergi jumpa dengan Tok Guru. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya, saya tak berapa setuju lah dengan kata-kata Ustaz. Apa yang tak setujunya? Yang mana yang tak setuju? Dia kata, saya dah belajar banyak, saya dah buat kajian banyak kan. Saya dah tengok apa yang Ustaz kata tadi ada tak kena lah kan. Sebenarnya tak semua benda ada dalam Quran. Ya ke? Saya tak. Ustaz kata, sebenarnya semua ada dalam Quran. Ustaz tu pun tegas balik. Tak. Dia tak. Ya, tak betul. Nanti Ustaz tu kata, apa yang kamu kata tak? Kan? Apa yang mengatakan yang dalam Al-Quran ni ada cerita yang pasal, contoh, saya beri contoh Ustaz. Kan, saya di bahagian-bahagian minyak kan. Saya buat minyak kan. Kan sekarang saya nak buat minyak masak kan. Saya nak tanya Ustaz. Kan dalam Al-Quran tak ada menyatakan dalam macam mana cara-cara membuat minyak masak. So, benda ni tak boleh dikatakan semua ada dalam Al-Quran Ustaz. Okey, kalau macam tu, saya boleh buktikan. Esok kita jumpa, ni malam lah. Esok kita jumpa dekat, ikut saya, depan ni ikut saya. Lepas tu, esok pagi tu, dia pun berjumpa naik kereta dengan ustaz tu. Lepas tu, ustaz tu pun bawa lah budak pemuda ni, yang ada PhD yang konon pandai kan. Dia bawa pemuda ni, dia terus pergi ke sebuah kilang. Ustaz, bawa main saya pergi kilang ni buat apa? Kan? Lepas tu dia turun. Lepas tu tiba ada orang sambut. Assalamualaikum Ustaz. Apa abang? Apa soalan? Okey. Lepas tu dia kata, okey. Apa soalan kita semalam? Macam mana nak tahu kuantiti satu pokok? Dia kata kan. Macam mana nak tahu satu batang pokok tu, kelapa sawit, berdapat menghasilkan berapa banyak minyak? Kan? Macam mana hasilnya minyak dengan satu pokok kelapa sawit, ada pokok yang buah-buah tu, dapat menghasilkan berapa minyak? So nak tahu, dia nak tahu detail. Lepas tu, orang tadi pun cerita. Daripada satu pokok ni ada kebiasaan di antara bla 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 dan terhasilnya. Lepas tu dia kata apa Ustaz? Ustaz, kalau Ustaz nak suruh saya tanya benda ni, memanglah dia reti, memanglah dia tahu. Saya kata dalam Quran. Dalam Quran memang tak ada. Lepas tu Ustaz tu pun bijak. Ustaz tu kata apa? Sekejap. Nah, Ustaz tu pun bagi Quran. Waalaikumsalam. Abang buka, Ustaz, abang baru nak start. Dia kata, nah, buka Quran. Buka muka surat 272. Dia pun buka. Okey, cuba tengok ayat yang ke-43. Dia tahu orang ni tak apa nak baca Quran tu. Dia kata, buka tafsir, buka ayat 43. Lepas tu dia kata apa? Ayat tu kata apa? Surah An-Nahl kata, dan kami tidak mengutukan sebelum engkau Muhammad, melainkan lelaki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Betul Ustaz tu kata, kan dah abang dah. Dalam Quran ni dah abang. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tak tahu, orang yang tahu. Contoh, kita tak tahu pasal LED apa pun, LED apa pun tak tahu. Tanya apa orang yang tahu. Contoh, macam kita punya sahabat kita ni, hari ni, dia tahu. Tanya kat dia. Kan, macam mana LED pasang macam mana, kalau ni lekat macam mana, lampu menyala warna apa, R tu apa, G tu apa, B tu apa kan. Tanya pada orang yang tahu. Kan, apa pun ilmu yang kita ni dah abang. Ilmu ni, dia kena tanya pada orang yang tahu. Macam contoh, kita tahu pasal kamera. Kita kena tanya orang yang tahu pasal kamera, yang lebih arif. Kita tahu kamera, ya, tangkap kamera, ambil handphone, tangkap tu je. Tapi kita tak tahu setting ke apa, kita tak tahu. Kita kena tanya orang yang arif. Kita tak boleh buat kepala tahu, tak boleh. Dalam ilmu ni, kalau kita tak tahu, ada satu bahagian ilmu dinamakan tak tahu. Bukan lagu dalam Didi and Friend. Aku tak tahu, bukan. Tapi ni cerita dia, dalam Al-Quran ni dah habaq dah. Tak tahu, tanya kepada orang yang tak tahu. Kalau kita tak tahu pasal kata pasal dunia kewangan ke, pasal ke tak tahu takaful ke, tak tahu pasal tanya abang. Tapi kalau tak tahu,
pasal benda yang cabang pun tak tahu juga, pasal padi dah, pasal kelapa sawit yang masak, tanya orang yang tahu. Sebab apa? Ilmu ni tak semua orang tahu semua, kan? Tapi Al-Quran, nak abang mai, Al-Quran ni dah syumur, dah lengkap dah. Semua ni Allah dah bagi kita satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada dengan kita sampai sekarang. Nak rujuk apa pun boleh rujuk, kan? Sampai satu tahap sebenarnya ilmu ni betul apa? Lupa nak sebut Allah SWT. Lupa perkataan dia. Allah SWT apa? Hari ni ingat itu topik lain, tajuk barulah. Tapi nak abang kata apa? Al-Quran ni adalah satu sumber rujukan dengan kita. Kan, ada satu kisah, tapi sampai panjang sikit lah. Satu kisah ni, ada seorang ni, sahabat ni, dia bawa kereta tau. Ni tajuk ni boleh simpan esok ni. Tapi tak apa, cerita pilih dah terbuka cerita, kan. Ada seorang hamba Allah ni, dia tengah reverse kereta, kan. Bila dia reverse kereta, dia tak sedap anak dia ada kat belakang. Bila dia terangkat, baru dia tengok anak dia dah kena lenyek, dan anak dia meninggal di atas, bukan atas, diri dia sendiri yang lenyek anak tu. Dan boleh bayangkan seorang ibu yang dia kata apa tau? Aku bunuh anak aku sendiri. Dia down gila-gila. Dia rasa macam hidup aku ni dah tak guna dah. Aku ni, dia sampai tanpa gelabah. Dia rasa dia lost segala-galanya. Nak buat apa? Dia rasa berdosa sampai dia rasa dia membunuh anak dia sendiri. Dan dia tak mau buat apa-apa. Dia macam down gila. Apa yang buat dia pergi jumpa ni semua tak menjadi. Sekali ada ustaz ni mai. Ustaz ni kata cakap kata hang tak boleh macam ni, hang kena kembali balik ke Allah, hang kena buka balik Quran. Gapo tulah. So bila hang dia sedih, dia bersemayam, taubat, dia istighfar, apa yang dia buat, dia nak tahu apa yang Allah tolong sampai kat aku, ya Allah selalu sampai kat aku kan satu kata-kata yang baik untuk aku ni. Dia betul istighfar tu, dia buka Quran, dia macam main buka je, kan, orang kata kan. Dia buka, lalu dia nampak ayat yang mengatakan, dia kata apa? Hidup mati semua makhluk adalah hak aku. Allah yang boleh mencabut nyawa sesiapa yang Allah nak, kan. Sebabnya Allah akan ganti yang lebih baik apa yang tu. Bukan kita untuk nak menentukan siapa kita nak, apa yang kita nak. Kita hanyalah menerima amanah, tapi Allah yang memberikan semua tu kat kita. So kat situ bila dia tersentak, dia rasa macam ayat Quran tu tuju betul-betul kena kat hati dia, kan. Betul-betul kena kat dia. Tapi apa yang dia buat, dia kata lepas tu dia pergi cerita kat ustaz pun cerita betul. Ayat tu kira nak tunjuk, kata nak sampai dalam Quran ni boleh sampai apa pun yang kita nak. Tapi kena ada teknik dan cara yang betul lah, kan, untuk macam mana kita nak mendekat, nak faham Al-Quran tu macam mana. Kena pergi mengaji je, kan. Dia tak boleh buat tafsir sendiri. Kita ni bukan ulama', kita ni bukan ustaz, cabang ni lagilah bukan ustaz, baru nak start, kan. Bukan ulama', tapi kita kena buat apa? Kita kena pergi berguru. Tak tahu, tanya yang tahu. Tak tahu, tanya guru kita. Tak tahu, tanya. Bukannya tahu satu, cerita urai macam-macam. Masya Allah tajuk hari ni dia macam terkait, insya-Allah. So nak abang apa? Nak abang semua apa yang kita nak sebenarnya semua ada dalam Quran. Cuma kita tak boleh kata kita tahu. Macam tak percaya sebenarnya Allah dah bagi satu mukjizat yang boleh pakai ni. Percayalah, kalau andai kata dunia ni ada lagi 1000 tahun nanti, Al-Quran adalah ada satu-satunya mukjizat yang akan wujud sampai akhir sampai nak kiamat tu tak ada lah, kan. Tapi nak abang kata Al-Quran ni lah bagi kita orang yang beriman, kita percaya, beriman ni percayalah, percaya kepada Allah ni, percaya Quran ni, kita kena pegang betul-betul, erat betul-betul, faham. Tak faham, kita rujuk, kan. Kita buka tafsir, kita tengok. Tapi kalau tak faham, jangan buat kepala tahu, orang tak boleh buat kepala tahu. Kita kena rujuk kepada guru, sebab tafsir ni tak boleh buat tafsir ikut kepala kita. Dia kena ada tafsir, ada sebab apa turun ayat ni, sebab apa turun ayat ni. Dia tak boleh buat macam semua tahu. Okey. Ustaz duk mengata tak bukan mengata. Abang bukan ustaz lah, abang baru nak start. Bukan, ni kan cerita mengata. Ni cerita kata ni general. Kita ni kalau macam contoh kita tak tahu pasal apa, contoh pasal motor, tapi kita cakap pasal motor lebih kena buat injection lah apa, contoh-contoh, kan. Kita tak boleh sebab kita tak tahu, kan. Macam kamera, macam sahabat abang ni Zami Omar ni, dia memang ayahanda Nikon, kan, ayahanda kamera power. So banyak pasal kamera dia boleh olah je. Dia boleh buat saka kat kamera, gila kawan. Saka buat kat kamera lain macam, kan. Maksud dia tak semua orang boleh buat, kan. Semua kita ni ada kepakaran kita masing-masing, kan. Kita ada ilmu masing-masing. Ilmu kita ni lah melengkapi antara kita satu sama lain,
Kan cantiknya Allah dah reka designkan kita ni ada kepakaran dan kemahiran yang berbeza untuk nak melengkapi. Bagi kat dia tak sebiji. Ni dah lama dah selamat dah ni kan. So kita doa lah kan. Dia bukan Islam, kita beri Allah beri dia hidayah supaya dia boleh kenal Islam tu. Nampak Islam ni indah. Islam ni sangat seronok kalau kita boleh beramal dengan dia. Dapat kita boleh faham kan, itu paling penting. Ilmu ni dah kita faham, ilmu kita faqih kan. Sebab itulah kalau kita jumpa kan, kalau kita jumpa seseorang tu kan, kita kena faqih. Kita kena jumpa seseorang, kita kena berdoa kat budak-budak kecil, kita kena doa, ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin wa alim taqwid. Ya Allah, berilah kefahaman, kefaqihan kat budak tu supaya doa yang kita doa kat budak tu akan mai kat kita insya-Allah. Sebab apa yang kita doa kat orang, Allah akan doa, malaikat akan doa kat kita, dan insya-Allah kita doa baik, kita dapat baik lah. Kita doa buruk, kita dapat buruk lah. So mendoakan kebaikan ke orang itu adalah penting dalam kehidupan kita. Sebab kita tak tahu doa siapa yang menyebabkan kita berada di tempat kita sekarang. Kita tak tahu siapa yang berdoa, kita tak tahu. Mungkin ada budak-budak yang lalu mendoakan kat pakcik ni baguslah doa belanja aiskrim lah, je doa, ya Allah bagilah pakcik ni kaya lagi. Kita tak tahu. Jadi kita sentiasa buat baik. Islam ni indah. So ingat, insya-Allah kalau kita tak tahu apa-apa, kita kena rujuk kembali kepada Quran. Dalam Quran ni dah semua, dah lengkap, dah perfect. Kan? Apa yang perlu penting, kita kena kembali balik Quran. Tak boleh buat kepala tahu. Sebab macam tadi, brother tadi tu, dia dah buat kepala tahu. Dia ingat dia dah PhD, dia dah hebat. Tapi tak semua ilmu yang dia ada tu adalah betul. Kan? Tak semua benda ilmu yang dia ada tu adalah benar. Kecuali ilmu yang ada dalam Quran tu, insya-Allah semuanya benar-benar belaka. So wallahu alam. So insya-Allah hari ni nak sambut tetamu yang mai daripada Johor, insya-Allah. So sambungkah tak percaya Quran? Sambung dah tak percaya dah, cerita dah brother tadi tak percaya Quran. So ustaz tadi pun habaqkan dah, ustaz dah habaq dalam ayat Quran surah An-Nahl ada ayat ke-43, dia kata kalau tak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Betul brother tadi, betul lah apa ustaz tu buat. Ustaz tu tak tahu pun macam mana kuantiti minyak ada, macam mana satu pokok tu hasilnya minyak, dia tak tahu. Jadi dia tanyalah kepada orang yang tahu. Jadi ustaz tu pun habaq kat brother tadi tu, kata, nampak tak dalam ayat Quran ada, dalam ni pun ada. Tapi ada cerita yang seronok teringat kan. Ada cerita masa zaman rendah, sekolah rendah dulu. Ada zaman sekolah menengah. Budak nakal kan Ustaz, dalam Quran mana ada ayat kata dadah. Kan? Lepas tu yang seronok dah bila kata ustaz dia kata, betul ke tak ada ayat dalam Quran tak ada dadah? Lepas tu kata, betul mana ada? Siapa tahu cerita ni boleh buka Al-Quran. Apa buka Al-Quran yang ada perkataan mumaddadah. So nanti tu kita sambung lain lah kot. Tu cerita lain. InsyaAllah. So tak boleh kan satu hari cerita sampai 4 cerita, esok dah tak idea nak cerita apa. Kan? So wallahu alam. Ni fi amadin mumaddadah. Tapi bukan masuk dia tu, tapi cerita kat orang yang tak faham agama boleh lah. Macam dia kata dalam Al-Quran tak ada ayat Quran, tak ada perkataan dadah. So dia bubuhlah ayat Al-Humazah ni. Bila dia buat ayat Al-Humazah ni, itu berada yang budak yang kata tak ada ayat, ada tak ada perkataan dadah dalam Quran tu, dia pun dengar dadah, dia kata dadah ada. Budak ustaz tu pun cerdik lah kan. Jadi apa yang buat, budak tadi pun dia macam tak tahu apa yang berlaku dah sekarang, tak tahu dah. Tapi insya-Allah kita doakan semua orang dapat hidayah Allah, semua orang diberi kefahaman, semua orang diberi yang kata kemanisan dalam mencari ilmu, kemanisan dalam membuat kebaikan. Yang tu yang penting, insya-Allah. Buat sikit pun tak apa, tapi kita rasa best, insya-Allah. So wallahu alam. Salam satu hari satu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.